Buletin Didik 28 Jun bersama saya Zaiti Zubair. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin mewakili Malaysia pada Persidangan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO di Paris, Perancis. Persidangan yang bermula hari ini sehingga Khamis membicarakan mengenai transformasi pendidikan serta langkah yang dapat diambil bagi memastikan kemajuan dan kemampanan sistem pendidikan. Dalam hantaran di Facebook, Datuk Dr. Aziz berkata beberapa sesi perbincangan dan lawatan kerja akan turut diadakan sepanjang beliau berada di Paris, khususnya berkaitan dengan transformasi pendidikan. UNESCO berusaha untuk membina keamanan melalui kerjasama antarabangsa dalam pendidikan, sains dan budaya. Program UNESCO menyumbang kepada pencapaian matlamat pembangunan mampan yang ditakrifkan dalam Agenda 2030 susulan Perhimpunan Agong PBB pada 2015. Sejak penempatan pertama dalam kerjayanya sebagai guru, tidak sedikit pun Binit Taib merasa kecewa berbekalkan moto GURU, iaitu Guru untuk Rakyat Umum. Binit mampu memahami hampir setiap karakter anak muridnya. Dan mungkin atas sebab itu, Binit dipilih sebagai penerima anugerah khas pada sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Tawau 2022. Hari ini guru-guru bercakap tentang profesional. Dan pada masa-masa yang lalu, dilema seorang guru ialah darjah profesionalisme. Kenapa seorang guru itu tidak sama profesionalisme berbanding jawatan-jawatan lain seperti doktor misalnya. Tapi hari ini dengan perkembangan yang semasa, saya fikir guru boleh berbangga sama setara dengan profesion lain, badan-badan profesional. Dan guru misalnya, kalau kita ikut kurikulum yang terbaru, guru itu sudah boleh meneliti dengan mendalam perkembangan kanak-kanak dari awal sekolahan. Sama seperti bagaimana seorang doktor mengkaji penyakit misalnya, guru juga sebenarnya boleh mengkaji penyakit manusia. Dia kaji perkembangan kanak-kanak dan dia ada data yang lengkap dalam kurikulum yang baru. Binit kini 66 tahun, mula besar pada Jun 2014. Seperti setiap guru lain, Binit merasa bangga tiap kali tahu ada anak muridnya berjaya. Terdahulu pada majlis itu, beberapa guru diiktiraf sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan, anugerah khas dan anugerah tokoh guru. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Tahniah Jaman merasmikan majlis itu yang dihadiri kira-kira 1,000 warga pendidik dari daerah Tawau. Seramai 93 pelajar sijil peperiksaan Malaysia SPM 2021 diraikan dalam satu majlis makan tengah hari di sebuah hotel dekat Seri Iskandar Perak. Mereka terdiri daripada murid-murid dari 6 buah sekolah di sekitar Mukim Bota yang mendapat sekurang-kurangnya 5A. Menurut salah seorang pelajar yang ditemui, majlis meraikan pelajar SPM seperti ini dilihat sebagai salah satu motivasi kepada calon SPM akan datang untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapat keputusan yang baik. Saya rasa gembira dijemput ke majlis ini sebab saya rasa macam dihargailah. Majlis ni pun boleh jadi macam satu motivasi untuk calon-calon SPM yang akan datang, supaya mereka pun dapat belajar dengan sungguh-sungguh supaya kejayaan mereka itu dapat diraikan. Beliau yang merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Azlan Shah Bota mendapat 8A dalam SPM 2021. Bagi Muhammad Faris Ikhwan Jalali, beliau rasa dihargai apabila dijemput ke majlis seperti ini setelah berkorban masa dan tenaga untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Perasaan dia rasa macam dihargailah dengan kerja keras selama ni belajar kan. Bangun 4 pagi semua belajar, terkorbankan masa muda lagi belajar kan. Dapatlah rasa dihargai oleh ni. Okey. Memang patutlah dia. Memang patutlah dia kan. Boleh digalakkan macam budak junior bawah kita kan. Nak belajar sungguh, dapat result yang elok, bangga kat mak ayah. Walaupun berada di luar bandar, murid SMK Sultan Muzaffar Shah 1, Lambur Perak ini berjaya mencatatkan keputusan A dalam 10 subjek yang diambilnya. Selain makan tengah hari, kumpulan pelajar cemerlang ini turut diberikan dengan cenderahati dan wang tunai sebagai membalas penat lelah mereka untuk menduduki peperiksaan dalam norma baharu yang serba mencabar. Bukan kita meraihkan pelajar yang cemerlang, dalam sambil itu kita pula menidakkan pelajar yang kurang cemerlang. Tak.
tapi kita lebih meraihkan supaya ia menjadi satu motivasi kepada bakal pelajar yang lain ni. Saya pun nak cemerlang juga untuk diraihkan, untuk diraihkanlah ya, sebagai satu kerjaan kita semua. Bersua kembali, Jawatankuasa Sekuriti Makanan peringkat negeri dan daerah ditubuhkan bagi memastikan pelaksanaan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025 yang sinergi antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan Kerajaan Negeri turut bersetuju melaksanakan 7 inisiatif dalam meningkatkan sekuriti makanan. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri yang dipengerusikan beliau dan turut dihadiri oleh Menteri-Menteri Kabinet yang berkaitan. Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Kerajaan Negeri bersetuju untuk meningkatkan keluasan tanah yang sesuai, khususnya tanah milik negeri untuk aktiviti pertanian, dengan mewartakan kawasan tanah pertanian sebagai tanah rizab di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara KTN dan kemudian memajakkan tanah itu di bawah Seksyen 63 KTN untuk tempoh sekurang-kurangnya 10 sehingga 21 tahun. Selain itu, memperkasakan pemberian tanah milik negeri kepada anak syarikat kerajaan negeri berkaitan pertanian yang kemudiannya akan memajakkan tanah itu kepada usahawan tani untuk tempoh 30 tahun. Pihak berkuasa negeri juga boleh tertakluk kepada kaedah-kaedah tanah negeri meluluskan tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun dan boleh dilanjutkan seterusnya bagi setiap lesen pendudukan sementara TOL. Kerajaan negeri juga menurutnya akan mengekalkan pengezonan kawasan jelapan padi, mewartakan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM dan membangunkan TKPM yang terbengkalai serta yang belum dimajukan. Inisiatif lain termasuk mengekalkan pewartaan zon industri, akuakultur, ZIA sedia ada dan mewartakan ZIA yang belum diwartakan. Dan menyelaras bersama pihak berkuasa tempatan bagi memudahkan syarat dan proses kelulusan kebenaran merancang pembangunan sistem reban ayam tertutup dan aktiviti agro makanan yang lain. Kerajaan negeri juga bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Pembangunan Tanah Pertanian peringkat daerah bagi memudah cara urusan membangunkan tanah pertanian milik persendirian yang tidak diusahakan dan menetapkan kadar charge abstraksi bagi sumber air tawar dan air masin yang lebih rendah untuk sektor agro makanan. Sebagai usaha membentuk minda produktif dalam kalangan generasi muda sekaligus membudayakan produktiviti ke arah negara yang berdaya saing dan sejahtera, pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Masa Perhubungan Awam Universiti Teknologi MARA UiTM dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dan Universiti Malaysia Kelantan UMK menganjurkan forum secara dalam talian. Forum bertajuk Produktiviti dan Daya Saing itu menerima lebih 2,900 penyertaan dari pelbagai platform seperti Facebook Live dan Zoom. Menurut pengarah program yang juga merupakan Exco Kepimpinan dan Kesukarelawan Majlis Perwakilan Pelajar MPP UiTM, Muhammad Amirul Abrar Abdullah, majoriti daripada penyertaan yang diterima adalah merupakan pelajar UiTM di seluruh negeri termasuk di Sabah dan Sarawak. Para pelajar ini dah 2 tahun ataupun 4 semester belajar tentang perhubungan awam. Kini masanya untuk dia mempraktikkan ilmu-ilmu perhubungan awam tu bersama dengan MPC di dalam penganjuran program bersama. Jadi pelajar-pelajar ini didedahkan dengan industrial based program, iaitu bagaimana untuk melaksanakan program dengan kementerian, dengan kerajaan dan juga dalam usaha untuk kita bantu MPC bagi memastikan kempen-kempen ini berjaya menarik perhatian anak muda dan juga belia di Malaysia. Menurut Muhammad Amirul, melalui program itu, peserta dapat mempraktikkan 5 prinsip asas produktiviti, antaranya intelek dan cara hidup. Ia bukan sahaja dapat mengoptimumkan produktiviti dalam kalangan generasi muda, malah membentuk sebuah negara yang berdaya saing.
Para saintis di Australia membangunkan peranti yang boleh memberi amaran kepada pesakit jika mereka menghadapi peningkatan risiko strok atau serangan jantung. Hanya dengan satu tusukan pin, peranti itu mampu mengesan perubahan fizikal kecil dalam darah. Tujuannya ialah bagi memberi amaran awal kepada pesakit supaya pesakit dapat mengelak daripada mengalami strok atau serangan jantung. Kumpulan saintis terbabit yakin peranti itu mampu mengubah kehidupan orang ramai yang berdepan risiko sakit jantung dan strok. Salah seorang daripada penerima manfaat daripada teknologi itu ialah Michael Adams, 78 tahun. Mujur ketika dia menerima serangan strok itu 7 tahun lalu, isterinya ada bersebelahannya. Keadaan menjadi semakin teruk apabila dia mengalami satu lagi serangan strok ketika dirawat. Insiden itu mengakibatkan Adams mengalami masalah kekangan mental dan fizikal. No pain, you just pass out, you're gone. No symptoms. If you weren't treated by somebody or somebody else was there, well, I'd say you would just go, wouldn't you? Ujian mendapati Adams mempunyai masalah degupan jantung tidak tetap dan itu boleh membentuk darah beku di jantungnya. Sekarang ini, anak lelaki mereka, Kevin, 40 tahun pula, dikesan mengidap masalah sama. Peranti ini boleh memberi amaran kepada Adams dan anaknya sebelum serangan jantung atau strok kembali menimpa mereka. That's the major issue with the cardiovascular problems that you don't know when it will happen. Saintis berharap peranti itu dapat dibangunkan kepada bentuk yang lebih mudah dikendalikan seperti dihubungkan ke telefon bimbit. Melaluinya, pesakit boleh membuat pemeriksaan secara kendiri. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, hampir 18 juta orang penduduk dunia maut akibat masalah kardiovaskular pada tahun 2019. Armenia menganjur festival musim panas dengan meraikan kepelbagaian bunga dan herbanya. Melaluinya, pengunjung boleh menganyam kalungan bunga untuk diri mereka sendiri atau bagi yang sudah punya kemahiran, mereka masih boleh mendapatkan sentuhan atau idea terbaharu seni menganyam kalungan bunga. Dikenali sebagai Festival Herbois atau Festival Herba Armenia. Festival bertujuan meraikan penggunaan herba dalam masakan. Pengunjung boleh belajar mengenai herba Armenia serta kaedah penggunaan yang berbeza melalui aktiviti yang disediakan, antaranya pesta teh herba, permainan pendidikan dan kelas memasak. Turut diketengahkan cara menghias topi dengan bunga dan cara membuat kertas kraft daripada bunga dan rumput. Bagi menarik pengunjung, festival turut menawarkan pelbagai acara sampingan. Festival Bunga dan Herba Armenia berlangsung di Yanukovych, wilayah Tavush, 150 km timur laut ibu kota Yerevan. Sambutan agak hebat dan turut dihadiri pengunjung dari luar Armenia seperti Rusia, Iran, Switzerland dan Jerman. Arca ikonik Balloon Monkey atau belon monyet oleh artis terkenal Jeff Koons akan dilelong bagi mengumpul dana untuk bantuan kemanusiaan di Ukraine. Ia dianggarkan mampu mencecah harga antara 6 hingga 10 juta pound Britain. Kerja melelong akan dilakukan Rumah Lelong Christie di London lewat hari ini. Mirip belon biasa, arca ini sebenarnya dihasilkan daripada keluli tahan karat. Arca dihadiahkan oleh pasangan bilioner Ukraine, Viktor dan Olena Pichuk. Ia adalah antara satu daripada 5 arca belon monyet yang pernah dihasilkan oleh Koons. 2 daripada arca itu pernah dijual pada harga $25 juta Amerika tiap satu. Arca setinggi 4 meter tinggi dan berukuran 6 meter dari kepala ke ekor. Tahun 2019, arca rabbit atau arnab yang dihasilkan oleh Koons dijual pada harga lebih $91 juta Amerika. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini cikgu nak ajar satu senaman yang mudah yang kita boleh buat di mana-mana sahaja. Okay, kita mulakan. Okay. Cantumkan kedua-dua tangan kita, tolak ke hadapan. Okay, tarik ke atas. Bawa ke hadapan semula. Kita gerak ke kanan. Ke hadapan. Ke kiri. Dan kita baik di hadapan semula. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye.
Sukan Kejuaraan Terjun Dunia FINA 2022, Datuk Pandelila Rinong menampilkan kelas tersendiri untuk meraih pingat gangsa menerusi acara 10 meter platform di Budapest, Hungary. Ini pingat ke-6 kejuaraan dunia yang diraih Datuk Pandelila sejak mengambil bahagian pada 2009. Pada peringkat akhir 10 meter platform, Datuk Pandelila Rinong bersaing bersama 11 pencabar lain. Terjunan mantap pada percubaan pertama membolehkannya terus berada di kelompok teratas. Pada masa sama, mematikan cabaran daripada penerjun lain kecuali dua jago Cina yang memenangi pingat emas dan perak pada Sukan Olimpik 2020, Kwang Hong Chan dan Cheng Yuzi. Catatan keseluruhan 338.85 meletakkannya di tempat ketiga di belakang juara Yuzi serta Hon Chan yang mengumpul 417.25 dan 416.95 mata. Kilauan gangsa menambah koleksi pingat kejuaraan dunia yang pernah dimiliki oleh Datuk Pandelila kepada 6 setakat ini bermula pada tahun 2009, 2013, 2015, 2017, 2019 dan 2022. Bola sepak Piala AFC tumpas pada perlawanan pertama. Kedah Darul Aman KDAFC kembali bersaing pada aksi kumpulan G apabila menewaskan kelab Filipina Kaya FC Iloilo 4-1. KDAFC dan Kaya FC turun memburu tiga mata untuk menghidupkan peluang melepasi peringkat kumpulan. Tanpa gol pada babak pertama, KDA lebih dahulu mencipta jaringan menerusi Muhammad Fayad Muhammad Zulkifli Amin 12 minit selepas rehat. 6 minit kemudian, KDA menggandakan jaringan hasil percubaan pemain import dari Jordan, Mahmud Al-Marti. Ronald Nahwanja yang melakukan kesilapan menjaringkan gol sendiri pada aksi menentang Bali United nyata paling menyinar pada perlawanan ini. Selepas membuka laluan dua jaringan pasukannya, penyerang kelahiran Cameroon ini menambah gol ketiga KDA pada minit ke-82. Kaya cuba bersaing menerusi jaringan Javli Gayoso 4 minit berselang. Namun Fayad Zulkifli sekali lagi tampil dengan penyudah berbisa pada masa kecederaan memastikan kemenangan 4-1 KDA. Pada satu lagi perlawanan kumpulan G, kelab Kemboja Visaka FC meraih kemenangan kedua menewaskan tuan rumah Bali United. Meskipun Bali United di depan seawal minit ke-9 menerusi jaringan Irfan Jaya, Visaka bangkit menerusi dua jaringan Paulo Victor dan Ok Sovan untuk mereka mendalui 2-1 sebelum rehat. DJ Gun menjadikan kedudukan semasa 3-1 disusuli jaringan kedua peribadi Victor untuk Visaka selesa mendalui 4-1. Bali United cuba bersaing hasil percubaan privat Maga di penghujung permainan. Namun Sovan meledak gol kedua peribadi pada masa kecederaan memastikan kemenangan 5-2 Visaka FC. Badminton Terbuka Malaysia 2022 bermula hari ini. Pusingan awal sudah berlangsung menyaksikan beberapa pemain negara mara ke pusingan kedua. Antaranya beregu lelaki Tan Kian Meng, Tan Wee Kiong, juga pasangan campuran Goh Sun Huat, Shivon Lai. Begitupun paling mencuri tumpuan kekalahan pemain perseorangan lelaki yang juara dunia Loh Kian Yew dari Singapura. Pada pusingan pertama, Kian Yew, pemain kelahiran Pulau Pinang itu, tewas kepada pemain Hong Kong Lee Chung Yew 19-21 dan 12-21 cuma dalam tempoh 39 minit. Satu lagi halangan sukar buat Chiu Yew esok apabila berdepan pemain nombor 1 dunia Victor Elselsen dari Denmark. Kejayaan beberapa kali kepusingan akhir Piala Dunia membuktikan kehebatan Korea Selatan dalam sukan bola sepak. Sukan tenis khasnya kejuaraan Wimbledon yang sedang berlangsung, nama Korea Selatan turut menjadi sebutan. Semuanya gara-gara pemainnya Kwon Sun Woo yang menampilkan tentangan hebat sebelum tunduk kepada pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic. Pusingan pertama Grand Slam kejuaraan Wimbledon menemukan Novak Djokovic dengan Kwon Sun Woo. Pemain nombor 1 dunia dari Serbia itu dijangka tidak berdepan masalah berdepan Sun Woo yang berada pada ranking ke-81 dunia. Namun selepas menang 6-3 pada set pembukaan, Djokovic dikejutkan dengan kebangkitan Sun Woo pada set kedua. Sun Woo menguasai set kedua dengan kemenangan 6-3. Sedar keupayaan yang dimiliki Sun Woo, Djokovic tampil dengan corak lebih kemas untuk memastikan kemaraan ke pusingan kedua dengan memenangi set berikutnya 6-3 dan 6-4.
Seiring perkembangan sains dan teknologi, pelajar perubatan di United Kingdom mula belajar dengan menggunakan pesakit hologram, sesuatu yang pastinya amat menarik. Visual itu mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam hormat.